Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah. Setiap anak dilahirkan cemerlang. Manusia yang terbaik dan cemerlang ialah yang beriman dan beramal saleh, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mereka melakukan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang menceritakan perihal sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang baik dan cemerlang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maksudnya, kamu adalah manusia terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Mengikut Dr. Yusuf Al-Qardawi, fitrah itu ialah Islam. Jadi setiap anak dilahirkan seseorang Muslim berpotensi menjadi terbaik dan cemerlang. Kajian ilmu perubatan terkini mendapati janin berumur 6 bulan dalam rahim ibu dan mungkin lebih awal sudah boleh dididik. Sebenarnya, Islam mengajar umatnya memulakan proses pendidikan anak untuk cemerlang lebih awal dari 6 bulan lagi. Keluarga adalah acuan pembinaan setiap insan. Oleh itu, Islam amat mementingkan kerukunan keluarga. Asas keharmonian keluarga ialah suami isteri. Inilah sebabnya Islam menetapkan garis panduan memilih pasangan hidup. Sudah pasti pasangan hidup yang terbaik ialah orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11, Allah menerangkan sifat orang Islam yang berjaya dan cemerlang. Di antaranya, Islam menggariskan cara hidup berkeluarga supaya wujud suasana harmoni, membolehkan anak membesar dengan sempurna untuk merealisasikan potensi kecemerlangannya. Sesungguhnya ibu bapalah pendidik utama dan teladan terpenting bagi anak. Malah pada umumnya, anak adalah cermin bagi ibu bapa. Namun untuk menjadi manusia cemerlang sebenarnya, asasnya ialah kesempurnaan pendidikan rohaninya. Ini jelas daripada apa yang Allah lakukan dalam mendidik generasi Islam pertama, mengambil masa selama 13 tahun di Mekah. Pendidikan rohani manusia bermula dengan persetubuhan suami isteri. Islam mengajar manusia mendoa semasa hendak bersatu untuk mendapat perlindungan diri dan anak yang bakal Allah beri kepadanya daripada gangguan syaitan, musuh paling utama manusia. Apabila isteri tidak datang haid 1 bulan dan dianggap sudah hamil, maka kedua-dua ibu bapa mestilah meningkatkan usaha amal ma'ruf nahi mungkar. Antara perkara yang digalakkan oleh Islam ialah ibu bapa banyak bersembahyang sunat, membaca Al-Quran, buku agama dan mendengar ceramah agama. Jauhkan daripada perkara yang dilarang, yang tidak digalakkan dalam Islam. Selain pendidikan kerohanian ini, ibu bapa bolehlah memulakan pendidikan intelek dengan berinteraksi dengan janin, dengan menepuk abdomennya, bercakap dan membaca pelbagai buku kepadanya. Kajian perubatan mendapati otak janin berkembang pesat daripada umur 6 bulan dalam perut ibu, dan apabila berumur 8 tahun sudah menyerupai lebih kurang 95% otak dewasa. Otak kanak-kanak masa ini dapat bertindak seperti spang kering, menangkap dan menyimpan banyak perkara yang didedah kepadanya. Mungkin ini sebabnya kaedah fiqh menetapkan kanak-kanak Islam berumur 8 tahun ke bawah tidak boleh dididik oleh orang kafir, fasik atau orang gila. Makanan terbaik untuk otak membesar ialah susu ibu. Ibu hendaklah memberi anaknya susu ibu sekurang-kurangnya selama 6 bulan pertama. Ini kerana kajian ahli sains mendapati bahan dalam susu ibu yang tidak ada dalam susu lembu amat penting dalam pertumbuhan dan pembesaran otak manusia.
yang mempengaruhi kecemerlangan anak di masa hadapan. Kajian juga mendapati penyusuan ibu berperanan besar dalam proses pembinaan jiwa sihat yang juga menjadi faktor penting pembinaan kecemerlangan. Allah sebagai pencipta manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 238 menasihati ibu-ibu supaya memberi susu ibu sehingga 2 tahun jika mampu. Jika tidak mampu, bayi itu bolehlah diberi susu oleh ibu lain atau dalam hukum disebut sebagai ibu susuan, bukannya diberi susu lembu. Kenapa perlu menyusu 2 tahun? Jawapannya ialah apabila kanak-kanak berumur 2 tahun, otaknya sudah membesar sehingga 85%. Mungkin dalam proses pertumbuhan dan pembesaran otak sehingga 2 tahun, otak memerlukan bahan penting yang terdapat dalam susu ibu yang belum dikesan oleh manusia, yang amat diperlukan, yang tidak ada dalam susu lembu. Pendidikan kerohanian diteruskan selepas kelahiran bayi. Allah tempat bergantung segala-galanya untuk mendekatkan anak kepada Allah. Dr. Yusuf Al-Qardawi mencadangkan seawal mungkin anak didedahkan kepada Allah. Caranya ialah mendidik anak seperti berikut. Apabila menyuruh, katakan, anak buat ini kerana Allah suka, nanti Allah balas dengan syurga. Atau apabila melarang, katakan, anak jangan buat begitu, Allah tidak suka, nanti Allah masukkan kamu ke dalam neraka. Tidak mengapa jika anak itu terlalu kecil untuk memahami mengenai Allah, syurga dan neraka. Yang pentingnya, anak hendaklah didedahkan seawal mungkin kepada perkataan itu. Antara kesan sampingan mendidik anak begini ialah ia memberi kesan kepada pendidik itu sendiri supaya bertindak kerana Allah. Kerana pendidikan paling berkesan untuk semua kanak-kanak dan dewasa ialah dengan contoh dan bukan dengan kata-kata. Antara ciri terpenting orang cemerlang ialah dia berilmu, dan sumber utama ilmu ialah membaca. Sebab itu perintah Allah pertama kepada manusia mendahului perintah lain, termasuk sembahyang, zakat dan haji, ialah perintah Iqra' atau baca. Antara sifat orang cemerlang lagi ialah disiplin diri. Ini amat penting, ia boleh dipupuk dari awal. Satu perkara yang ibu bapa mesti pastikan, masa untuk anak-anak membaca dan belajar mesti ditetapkan pada masa yang sama setiap hari. Hanya dalam suasana yang mendesak sahaja masa ini diizinkan untuk tidak digunakan untuk belajar. Manusia adalah insan bertabiat. Tabiat baik mesti dipupuk dari awal. Kajian terakhir menunjukkan bahawa tabiat baik dan buruk senang dibentuk sebelum umur 12 atau 13 tahun. Selepas masa ini amat sukar untuk memupuk tabiat baru atau menghapus tabiat buruk. Mungkin inilah sebabnya Allah memilih untuk mendidik generasi Islam pertama dahulu dalam masa 13 tahun sebagai petunjuk pada manusia supaya mementingkan proses pendidikan kanak-kanak sebelum berumur 13 tahun. Allah memberikan potensi kepada orang Islam untuk menjadi terbaik dan cemerlang keseluruhannya, rohani dan intelek. Ilmu untuk merealisasikan potensi ini sudah dijelaskan oleh kajian terkini. Terpulanglah kepada kita untuk melaksanakannya. Sekianlah renungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.